Seni boleh memilih mana yang lebih utama. Contoh, fardu muqaddamun ala an-nadab. Kita dalam Ramadan ini bagus qiyam, maksudnya tarawih bagus, kemudian qiyamul lail malam bagus, tapi jangan lupa solat fardu. Itu seni tu. Maksud dahulukan yang utama daripada utama. Fardu dulu baru sunat. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan nanti. Cuma satu dahulu untuk kita ingat apa semuanya bertitik tolak daripada ilmu. Ilmu mengenal mana satu yang lebih afdal, mana yang mafdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Syukran jazilan al-fadil guru kita al-fadil Ustaz Azian Man hafizahullahu wa ra'ah wa matta'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bulan Ramadan kurniaan besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman al-Farisi menyebutkan di akhir bulan Sya'ban berkhutbah dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam untuk bagi tahu kehadiran bulan ini. Kita sedia maklum kalau hadis menyebut tentang khutbah itu merujuk kepada khutbah Jumaat atau khutbah Aidain, hari raya haji atau hari raya puasa. Tapi di ketika Nabi berkhutbah, tidak pada hari-hari yang kita sebut, tidak pada hari Jumaat, tidak pada hari raya haji ataupun hari raya Aidilfitri, para ulama mengatakan khutbah itu bukan khutbah sebarangan. Khutbah itu khutbah yang Nabi bagi tahu perkara yang sangat penting. Kalau tak, Nabi berbicara biasa sahaja. Kalau dalam bahasa kana yakhfibu adalah Nabi berkhutbah, itu bermaksud perkara itu penting sangat. Seperti mana di zaman jahiliyah dahulu, Bukit Safa itu tak boleh siapa pun naik atas sampai ada pengawai dekat situ tu. Kerana setiap kali nak dibuat pengumuman di atas Bukit Safa, itu mesti perkara penting. Mungkin pelantikan ketua kaum, pernikahan anak ketua kaum, kematian dan sebagainya. Serupa. Jadi bermaksud kalau diumumkan sesuatu dekat Bukit Safa, itu sangat penting. Sama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di pengakhir Sya'ban, ternyata nak cerita tentang bulan hak mai, iaitu bulan Ramadan. Itu bermakna bulan ini bukan bulan sebarangan. Yang kedua, tidak ada nama untuk bulan-bulan Hijriyah yang namanya disebut di dalam Al-Quran, melainkan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Yang ketiga, para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum. Ketika bulan Ramadan, para sahabat mengambil peluang, ruang, waktu dan keadaan berbuat ketaatan al-qurub, dekat ad-dunu, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan apapun amalan yang sunat selepas daripada yang wajib. 6 bulan selepas daripada Ramadan, para sahabat berdoa, taqabbal minna ma fi Ramadan min as-siyami wal qiyami wa qiraatil Quran wal hasanat. Demikian doa para sahabat selepas di bulan Ramadan 6 bulan lagi. Kerana itu kata guru mulia kita Al-Faqih Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki, kenangan sahabat itu Ramadan. 6 bulan sebelum doa untuk Ramadan, 6 bulan selepas doa diterima ibadah di bulan Ramadan. Itu nanti kenangan Ramadan menjadikan mereka
hamba Allah yang Rabbani, bukan hamba Allah yang Ramadhani. Semangat Ramadan bukan hanya di Ramadan, tapi di luar Ramadan. Dalam Ramadan sahaja amalan digandakan. Belum lagi ada seninya tadi untuk menggandakannya. Tanpa ada seni pun sudah digandakan oleh Allah. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amalan sunat. Sunat biasa, umpama kita solat rawatib kan seazian, solat nawafil, solat tatawwu' ataupun mutlak, itu memang sudah sedia ada Ramadan dan di luar Ramadan. Automatically melakukannya yang sunat dapat pahala satu wajib. Wa man taqarraba fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan suatu yang wajib, maka dia seumpama mengerjakan 70 wajib yang lain. Jadi itu sudah ada. Maka kita amalkan sahaja, lakukan sahaja. Jadi ini memang sudah tersedia ada, walaupun kita tidak berseni tadi katanya. Seni ini ada sebenarnya, kalau kita faham cara pemahaman kita, seni itu maksudnya nilai tambah. Memilih-memilih, begitu. Tapi yang ini sudah sedia ada, tinggal lakukan sahaja. Kemudian semua tajuk perbincangan kita ini, Fadilul Sa'zian dan seluruhnya, dia akan bertolak dan berpaksi pada satu sahaja, yaitu ilmu. Untuk kita berseni, dalam arti kata seni boleh memilih mana yang lebih utama. Contoh, fardu muqaddamun ala an-nadab. Kita dalam Ramadan ini bagus qiyam, maksudnya tarawih bagus, kemudian qiyamul lail malam bagus, tapi jangan lupa solat fardu. Itu seni tu. Maksud dahulukan yang utama daripada utama. Fardu dulu baru sunat. Baik. Kemudian kita akan lanjutkan nanti. Cuma satu dahulu untuk kita ingat, apa semuanya bertitik tolak daripada ilmu. Ilmu mengenal mana satu yang lebih afdal, mana yang mafdul, yang afdal dengan yang lebih daripada afdal lagi, ataupun yang afdal daripada yang tidak afdal. Yang kedua, dengan kita membaca kisah-kisah orang-orang yang merebut masa keadaan, terutama di bulan Ramadan ini, dengan amalan-amalan yang sunat-sunat. Yang wajib sudah pastilah, dengan yang sunat-sunat. Maka kalau kita punya ilmu, insya-Allah barulah kita boleh berseni lagi. Tapi tanpa ilmu, mungkin stuck di situ sahaja, ataupun tidak pelbagai dalam amalan kita itu. Dan takut juga kalau kita beramal tapi tidak dengan ilmu, takut yang disebut oleh Al-Imam Ibn Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubad, faman bighairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka sesiapa beramal tanpa dengan ilmu, amalannya ditolak, tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Asas dahulu perbincangan kita pagi ini adalah untuk kita berseni dalam buat amal sehingga bertambah amalan dan bertambah ganjaran, semua bertitik tolak dengan ilmu. Sebelum saya teruskan soalan-soalan lain, kalau audien kita muslimin dan muslimat ada soalan yang nak ditanya langsung kepada tuan guru kita, bolehlah angkat tangan bagi saya nampak dan kita bagi peluang, insya-Allah ya. Adakah muslimat, biasa muslimat yang banyak soalan ni? Tak ada lagi. Belum panas lagi ustaz ni. Ni belum panas lagi. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala di atas penerangan pengenalan daripada ustaz tadi berkaitan dengan ganjaran yang besar dan seni yang kita maksudkan untuk mendapat ganjaran yang lebih berganda. Khususnya ustaz, kita di bulan Ramadan ni banyak amalan.
Antaranya semayang yang Ustaz sebut tadi diganda 70 kali ganda, sangat besar tu Ustaz. Masya-Allah. Bayangkan macam gaji 1000 ganda 70,000. Allah. Siapa yang tak nak kan? Jadi macam mana Ustaz seorang tu nak dapat 70,000 tu dah banyak, tapi dia nak ganda lagi. Contoh macam semayang lah Ustaz. Masya-Allah. Nak besar lagi, tak nak 70, nak mungkin 100, 1000 ganda ke contoh sebagainya. Macam mana, ada peluang ke Ustaz? Masya-Allah. Soalannya sangat baik daripada orang yang baik. Dengan niat yang baik untuk membuat sesuatu yang baik, itu sahaja sudah dapat pahala. Man hamma bihasanatin walam ya'malha katabaha Allahu lahu hasanatan kamilah. Siapa ada niat yang baik, niat saja yang baik. Nah, kan soalan Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Azian bertanya, kan niat baik itu supaya apa? Supaya Al-Faqir dapat jelaskan, dapat didengar, dapat diamalkan. Itu kan niat yang baik. Maka dia tak amalkan ataupun dia tak buat, maka ditulis juga oleh Allah Subhanahu wa Taala hasanatan kamilah, satu hasanah yang sempurna. Wa huwa man hamma bihasanatin wa amalaha katabaha Allahu lahu 10 hasanat. Siapa yang berniat baik lalu dia amalkan, maka dia mendapat 10 pahala ila 700 dha'fin, sehingga 700 kali ganda lagi, wa adha'afin kathira, dan gandaan-gandaan yang banyak. Masya Allah, itu baru niat saja, belum buat lagi. Sebab itu antara hikmah kenapa sebahagian ulama mengatakan sunat kita ittiba', ikut Imam Malik untuk berniat sebulan-bulan Ramadan berpuasa di awal Ramadan. Sebahagian dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan harus, sebahagian mengatakan sunat. Sunat lebih kuat. Untuk malam Ramadan yang pertama kita niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala. Itu untuk mazhab kita, dan kita taklid kepada Imam Malik yang mengatakan tidak mengapa untuk kita berniat sebulan-bulan Ramadan. Apa hikmah dia? 2. Satu, tadi itu man hamma bihasanatin. Kan siapa yang berniat untuk perkara yang baik. Tadi kan niat perkara yang baik untuk berpuasa sepanjang punya bulan Ramadan, maka dah dapat niat tadi itu. Dapat pahala dah, dan dia buat dapat 10 pahala. Kalau ditakdirkan dia meninggal di pertengahan Ramadan umpamanya, maka dia ditulis dapat pahala sepenuh Ramadan. Kerana niat tadi itu. Tengok betapa niat sahaja. Masya Allah. Kalau dilakukan sepenuhnya, sudah pasti lebih banyak. Yang seterusnya, hikmahnya ialah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, kalau tertinggal niat pada mana-mana malam, maka hukumnya batal. Sebab puasa itu satu set. Maksudnya daripada malam sampai petang. Malam niat sampai petang untuk buka puasa. Satu set. Hikmahnya begini, kalau ditanya kepada fuqaha mazhab Syafi'i, kenapa harus setiap malam? Sebab puasa itu satu set. Maksud, kalau hari pertama sah, kedua sah, yang ketiga sah, yang keempat batal. Apakah puasa yang batal hari keempat ini akan menjadikan puasa-puasa sebelumnya batal? Tidak. Sebab setiap hari dia ada set yang tersendiri. Lalu hari yang kelima sah, hari yang keenam sah. Apakah dengan hari kelima, enam, tujuh seterusnya sah, lalu yang batal tadi jadi neutral balik jadi sah? Tidak juga. Kerana setiap hari itu satu puasa, sehingga yang batal tadi diqadakkan lepas daripada Ramadan. Itu hikmahnya kenapa dalam mazhab Asy-Syafi'i Imam Asy-Syafi'i mewajibkan setiap malam. Naam. Solat yang ditanyakan tadi di bulan Ramadan, ada tak cara untuk lebih berganda? Ada. Kita jawab yang mudah dulu, Ustaz Azian. Macam mana? Pi 3 negara, pi 3 tempat. Satu, Al-Masjidil Haram. Yang kedua, Al-Masjid An-Nabawi. Yang ketiga, Al-Masjid Al-Aqsa.
Al-Masjid Al-Haram, haram ay hurmah, masjid yang sangat agung, hormah. Al-Masjid Nabawi ay masjid itu masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Masjid Al-Aqsa ay al-masjid yang paling jauh, lawannya Al-Masjid Al-Adna. Kerana orang Arab Makkah berniaga, ditanya sebab mereka ada dua jalan perniagaan, rihlat asy-syita'i was-saif. Ketika musim panas mereka berniaga di Syam. Nah, ketika musim sejuk mereka pergi ke Yaman. Dua trip perjalanan ini diinitiate oleh Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib. Naam. Jadi ditanya, di mana kamu berniaga? Di Syam. Di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjid yang paling jauh, Al-Aqsa. Itu sebab itu dipanggil Masjid Al-Aqsa, lawannya Masjid Al-Adna. Itu cara paling mudah. Sebab satu solat di Al-Masjidil Haram menyamai 100,000 solat di tempat lain. Kalau di Al-Masjid An-Nabawi, satu solat menyamai 1,000 solat tempat lain. Kalau Al-Masjidil Aqsa sama dengan 500 solat di tempat yang lain. Itu di luar Ramadan tu. Kalau dalam Ramadan bertambah lagi. Kita cerita bab solat dahulu. Kemudian solat fardu itu sudah besar ganjaran pahalanya. Tetapi untuk lebih lagi besar ganjarannya, satu, kerjakan di masjid supaya setiap langkah itu yang kanan memberikan kebaikan, yang kiri menghapuskan dosa dan kesalahan, kanan lagi menaikkan martabat. Berapa banyak kaki kita pergi ke masjid. Itu belum solat lagi yang berkaitan dengan masjid, perkara yang berkaitan dengan masjid, dengan jaga adabnya. Itu besar juga pahalanya. Kemudian ketika sampai di masjid, paling besar pahala jadi imam, kalau bolehlah. Kalau itu untuk orang yang biasa mungkin payah sedikit. Ala kulli hal, berusaha untuk kita pergi masjid di saf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas saffil awwal. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yang bersolawat ai memberi rahmat kepada saf yang awal. Cuma kita nak perbetulkan sedikit. Saf itu bukan garisan. Saf itu bukan barisan. Sehingga sunat bagi imam menoleh ke belakang dahulu, istawu sawu sufufakum. Kalau makmum takut disebut sawu sufufakum, nanti Ustaz Azian dia katanya amin pula. Sebab dia ingat doa. Sebenarnya imam nak bagi tahu sawu sufufakum, luruskan saf kamu, istaqimu wa'tadilu, hendaklah kamu lurus dan rapatkan saf. Takut makmum ingat doa amin. Jadi sebenarnya imam nak bagi tahu. Jadi imam tengok dulu, kalau makmum tak faham guna bahasa Melayu ke, orang putih ke, tak mengapa. Bila diperingatkan begitu, bukan baris itu yang diingatkan. Sebab garis itu yang dekat kapit kita memang dah lurus. Barisan memang dah lurus. Karena itu yang namanya saf adalah orang yang mendirikan solat. Itu namanya saf. Sehingga bila dikatakan Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersolawat ai memberi rahmat kepada as-safil awal ai orang yang solat di barisan hadapan. Bukan garisan. Sebab garisan memang dah lurus. Tak lurus pun dia memang dah lurus. Kita yang kena lurus dengan tengok tumit itu. Sehingga kalau tidak ada garisan barisan pun kita yang lurus. Contoh solat dekat kebun, solat dekat pantai, mana-mana. Itu namanya saf. Hadis yang lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil ula. Kalau tadi orang pertama solat saf. Ini saf-saf yang pertama. Maksud saf yang pertama, saf yang kedua, ketiga, itu dapat, masya-Allah. Ulama mengatakan saf yang pertama itu afdal, tetapi saf yang di sebelah kanan imam lebih afdal. Maksudnya ketika imam berdiri, maka saf yang sebelah kanan itu lebih afdal. Seterusnya, ketika kita solat, seninya supaya digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebahagian solat.
kita nadarkan, tidak mengapa. Contoh, kalau anak saya baik daripada COVID ataupun negatif COVID, saya bernazar. Nazar ni untuk solat tahiyatul masjid, atau untuk saya bernazar solat tarawih. Jaga-jaga, dia ada kesannya tu. Apabila solat sunat dinazarkan, satu, wajib ditunaikan. Yang kedua, solat sunat tadi tu dia tidak berstatus sunat dah, dia berstatus wajib, fardu. Bila fardu, macam kita sebut tadi, fardu lebih pahala daripada sunat. Tapi yang ketiga, yang ini jangan kita lupa, cara melaksanakannya tak sama dah dengan yang sunat. Kerana itu perlu ditambah satu perkataan. Bila kita solat, contohnya tarawih, yang dinazarkan tadi itu, usalli sunatat tarawih raka'ataini ma'muman manzuratan. Dia kena sebut perkataan manzuratan, seperti yang dinazarkan. Barulah dia hasil solat tarawih yang dinazarkan. Kalau tidak sebut manzuratan, maka dia jadi solat tarawih biasa, masih berhutang lagi yang namanya nazar itu tadi itu. Begitu tambah lagi, di bulan Ramadan sebegini pahalanya sudah pasti lebih banyak. Kemudian sebelum nak mendirikan solat itu, ketika masuk dalam masjid, kan kita masuk masjid, antara yang jangan kita lupa i'tikaf. Itu adalah adab masuk masjid. I'tikaf itu pun dinazarkan juga. Boleh, sama ada memang sudah ada nazar di rumah, ataupun masuk di pintu masjid, sliding door tu, situ kita bernazar. Contoh ya, kita tak ada nazar apa-apa, tak ada sakit apa-apa, kosong itu saja. Nak masuk masjid, niat dulu, ya Allah, saya bernazar untuk beriktikaf selama mana berada dalam masjid ini. Itu namanya niat nazar. Bila kita masuk, lalu kita berniat lagi, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid, tambah manzuran lillahi ta'ala, sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini seperti yang dinazarkan kerana Allah Ta'ala. Ataupun nawaitu fardal i'tikafi fi hadzal masjid lillahi ta'ala, sahaja aku berniat fardu i'tikaf. Kenapa i'tikaf jadi fardu? Sebab dinazarkan tadi itu. Sama ada kita guna yang biasa, nawaitu li'atikafa fi hadzal masjid manzuran. Saya rasa itu lebih baik sebab kita dah biasa pakai itu. Tambah saja manzuran. Dan niat itu hasil walaupun dalam solat. Ketika kita solat, kita berniat hasil, jadi. Ataupun kita tengah berjalan pun begitu juga. Sebelum nak solat tadi, i'tikaf pun sudah besar pahalanya. Seterusnya, seni juga di dalam solat itu adalah kita berniat, ya Allah, kalau diterima pahala solatku ini, ya Allah, sampaikan ia juga kepada ayah ibuku yang sudah meninggal dunia, guru-guruku yang sudah meninggal dunia. Kenapa jadi ganda pahala tadi itu? Di samping kita berniat begitu, di samping kita berniat untuk orang lain, ketika berniat untuk orang lain itu maksudnya menolong. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dia termasuk di dalam keumuman dalil wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa ta'awanu 'alal birri wat-taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Niat begitu tadi juga menolong, tambah lagi orang yang sudah meninggal dunia, lagi mereka mengharapkan pertolongan orang yang hidup. Seterusnya, ini daripada guru kita Syekh Ahmad Rahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki, supaya solat kita itu lebih lagi besar pahala ganjarannya. Bangkit saja daripada subuh ataupun daripada tidur, ya Allah, saya berniat dan berazam untuk solat berjamaah, keseluruhan solat 5 waktu sehari semalam. Ketika tidak dan nak solat berjamaah, ditulis pahalanya juga. Pahala niat satu,
pahala berjamaah 1. Dibuat dapat 10 pahala. Begitulah. Bukan Jadi nazar tu, bukan yang itu bukan nazar. Itu tidak nazar, itu niat sahaja. Jadi itulah sedikit antara cara untuk kita menggandakan ganjaran pahala dalam bab solat khusus yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ini satu seni yang hebat, dan inilah orang yang bijak, pandai menggunakan ilmu-ilmu untuk meningkatkan gandaan-gandaan pahalanya. Masya-Allah. Terima kasih banyak pada Al-Fadhil Ustaz atas penerangan dan juga penjelasan tentang jalan-jalan untuk kita cari gandaan yang luar biasa, yang tak mampu kita nak hitung walaupun dengan kalkulator sebagainya, gandaan yang sangat besar. Jadi rasanya tuan-tuan jelas tadi tentang nazar, niat, jelas ya, sila, ada soalan, silakan. Ambil mic. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya sikit tentang solat qadha yang dilakukan pada bulan Ramadan. Adakah mendapat ganjaran yang lebih? Terima kasih Ustaz. Masya-Allah. Terus ya. Allahumma hidayatan lis-shawab. Saya nak kongsikan amalan daripada guru kami Syekh Wan Muhammad Saghir bin Abdullah Ar-Riwa Al-Malizi Al-Gombaki, sebab duduk di Gombak. Sini Ustaz Azian kami dah sebut bagaimana sesuatu nama tu dinisbahkan pada seseorang. Jadi menisbahkan itu bukan sebarang juga, dia ada kaedahnya. Contohnya Al-Fadhil Ustaz Azian mengaji di Mesir. Beliau dipanggil Al-Masri. Kalau Ustaz Mahathir tak mengaji mana-mana, Ustaz Mahathir ni dalam negara aja. Jadi untuk menisbahkan kita pada negeri itu, dia kaedahnya man sakana baladan arba'a sinin yasihhu ayyun saba ilai. Siapa yang duduk tang tu 4 tahun. 4 tahun solid, 4 tahun hijrah. 1 tahun hijrah sama dengan 354 hari 8 jam 8 minit. Dia lebih awal daripada Masehi. Kalau Masehi 360 lah. Lengkap 354 hari 8 jam 8 minit, bolehlah nisbah pada Al-Masri ke, Al-Maghribi ke, Al-Yamani ke. Begitu Baik. Tentang solat tadi. Sebelum itu yang Syekh Wan Muhammad Saghir dulu Ustaz, beliau ijazahkan seperti yang disebut di dalam kitab datuk beliau, iaitu Fatawa Fattaniyah karangan Syekh Wan Ahmad Zain Al-Fattani. Kalau Tuan Guru yang disebut Tok Faridah ini, sebab beliau menulis kitab Tauhid yang sangat terkenal, barakah dan karamah, Faridatul Faraid fi Ilmi Al-Aqaid. Itu tuan-tuan dah mengaji di sini. Beliau juga yang menulis kitab Fatawa Fattaniyah. Beliau ditanya soalan oleh anak-anak muridnya bertulis, beliau jawab dulu dan baca dulu. Allahumma hidayatan lis-shawab. Tu yang kita nak ijazah ni. Allahumma hidayatan lis-shawab. Ya Allah, tunjukkanlah kami hidayah, petunjuk, lis-shawab, untuk perkara kebenaran. Itu sebab itu kalau kita nak jawab soalan ke ataupun apa ke, kita baca tu dulu untuk kali pertama, yang seterusnya tak payah baca pun tak apa. Tu yang kita baca tadi tu, Allahumma hidayatan lis-shawab. Wabil ijazah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum. Semua dapat ijazah, mudah-mudahan berkat. Ijazah ni berkat, masya-Allah. Kenapa? Karena di samping dia keberkatan, dia juga sebagai amanah. Bila amanah kan, kita teringat ijazah ni daripada guru kita. Takkan kita nak buat hak tak elok, nanti mencemar nama guru kita. Lagu tu. Itu antara hikmahnya tu. Hikmah ijazah tu di samping apa? Di samping keberkatannya. Sayyiduna Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan, laula sanad laqala man syaa syaa. Kalau tidak ada sanad, pasti orang nak bercakap-cakap apa pun dia akan cakap. Bila ada sanad, guru saya kata lagu ni, guru saya kata lagu ni, ada dengan irtibat dengan guru kita. Baik. Qada di bulan Ramadan, boleh tak boleh?
sangat boleh. Nah, di luar Ramadan pun itu sangat wajar. Fadainullahi ahaqqu ay yuqda. Hutang kepada Allah itu lebih wajar untuk diselesaikan. Tambah lagi hutang qada solat tadi tu. Kerana itu dalam 4 mazhab, siapa yang dia pernah tidak solat fardu, wajib dia qada. Malah dalam mazhab kita Asy-Syafi'i agak kuat perkara ini. Kenapa? Ada 2 pendapat. Ada pendapat pertama mengatakan siapa yang ada solat qada, haram dia melakukan sembahyang sunat walaupun sah. Maksudnya dia buat itu sah tapi haram. Sebab dia memilih yang mafdul, yang lebih afdal adalah qada. Qada tu statusnya wajib. Wajib ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Yang sunat tadi ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Maka dia kena selesaikan yang wajib dahulu. Kalau dia buat yang sunat, hukumnya haram, tetapi sah. Dia macam inilah Kak Ajah berpuasa sunat. Tapi ketika itu tidak mendapat izin daripada suami, puasanya sah tapi haram. Boleh faham keadaan begitu. Itu pendapat yang kuat itu dalam mazhab kita. Apa dia? Sah tapi haram. Kalau dia buat yang sunat, sah, silakan, dapat pahala, itu serah kepada Allah. Tapi perbuatan itu haram. Pendapat yang kedua di kalangan ulama mazhab Asy-Syafi'i itu lebih ringanlah. Ini disebut oleh guru kita Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Beliau kata ulama mutaakhirin, mutaqaddimin semua pegang yang tadi itu, Ustaz. Apa dia? Haram tapi sah. Pendapat yang mutaakhirin, kata Maulana Syekhuna Syekh Nuruddin, beliau kata ulama-ulama yang terkemudian mengatakan boleh, tetapi hendaklah dia yakin dia ada masa ataupun masih panjang lagi umurnya. Barulah dia boleh buat yang tadi. Contoh, sekarang jam kita pukul, kalau betul lah jam saya ni selalu lambat jam saya ni. Pukul 9:40 lebih kurang. Pukul 9:45 ataupun 9:50 dia akan dihukum gantung. Ketika itu tak boleh dia lakukan duha. Kalau dia belum solat duha, wajib dia qadakan yang dulu. Itu. Kalau masa panjang lagi dan dia rasa boleh hidup lama lagi, ulama mutaakhirin mengatakan khair, boleh saja lakukan yang sunat itu. Sebenarnya yang lebih aula lakukan qada, terutama sekali bulan Ramadan ini. Sebab qada itu statusnya wajib. Bila wajib kan hadis tadi kita baca, man taqarraba fihi bi faridatin kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Banyakkan qada. Jadi tak perlu untuk sembahyang rawatib, qabliyah, ba'diyah. Allah Maha mengetahui. Kita nak tolong diingat sebelum saya lupa, rawatib adalah solat sunat paling afdal dibandingkan dengan solat-solat yang lain. Malah lebih afdal daripada tarawih. Karena itu diingat dalam mazhab kita Asy-Syafi'i yang muakkad 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum lahak, 2 lepas lahak, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Yang 2 lepas isyak tu, itu jangan ditinggalkan. Walaupun kita nak tarawih, sat lagi nak tarawih, jangan kerana merebut tarawih tu ditinggal. Sayang. Sebab ini besar pahala. Walaupun tidak disebut pahalanya berapa. Walaupun ada hadis yang lain menyebut arba'un qabla adh-dhuhri ka'idlihinna ba'da al-'isha wa arba'un ba'da al-'isha ka'idlihinna fi lailatul qadar. Hadis rawahu Tabrani. 4 rakaat sunat sebelum lahar pahalanya seperti 4 rakaat sunat selepas Isya. 4 rakaat selepas Isya itu seperti mendirikannya pada malam Lailatul Qadar. Al-Imam Qutbul Irsyad wa Rawthil Ibadi wal Bilad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau sebut dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, para ulama mengatakan kalau 1 rakaat sunat itu musadif, itu kena dilakukan pada malam Lailatul Qadar,
itu seperti mendirikan 30,000 rakaat di malam yang lain. Tuan-tuan, ini seni juga ni yang kata ilmu tadi ni. Jangan tinggal sembahyang ini. Setiap malam kita dapat pahala ini. Pahala apa? Pahala mendirikan malam Lailatul Qadar tadi tu. Tapi solat apa? Solat 4 rakaat. 2 kita dapat. 4 rakaat sebelum Lohar, 4 rakaat selepas Isyak. Cuma tinggal lagi ada perbahasan mazhab. Yang 4 rakaat lepas Isyak tu, yang sebelum Lohar tu tak apa tu kita tahu. Yang lepas Lohar tadi ni, lepas Isyak, adakah sembahyang itu rawatib atau tidak? 2 pendapat. Pendapat mazhab kita Syafi'i, itu bukan rawatib. Itu sembahyang sunat qiyamul lail sahaja. Nah, sembahyang sunat ba'diyah dulu, baru sembahyang sunat 4 rakaat tadi tu. Nah, kalau kita sebut rawatib, kaedahnya mesti wajib sebut qabliyatan dan ba'diyatan kalau sebelum dan selepas. Kalau dia qiyamul lail sahaja, tak payah sebut qabliyah pun tak apa. Yang tadi tu ba'diyah kan, tak payah sebut ba'diyah pun tak apa sebab dia bukan rawatib, mazhab kita Syafi'i. Tapi kalau sebut rawatib boleh. Sehingga kita solat nantinya lepas solat rawatib 2 rakaat, usalli sunnatul isya raka'ataini lillahi ta'ala. Angkat lagi, usalli sunnatul isya raka'ataini lillahi ta'ala. Combine 4 sekali, usalli sunnatul isya arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Kalau kita tak pakai ba'diyah, tak mengapa sebab itu bukan rawatib. Tapi kalau kita nak pakai ba'diyah boleh. Cuma dalam mazhab Asy-Syafi'i lepas Isyak tu menjadi 6 rakaat. Sebab 4 tadi tidak termasuk rawatib. Tapi kalau letih-letih tidak mengapa kita bertaklid pada mazhab Hanafi. Dalam kitab Faidul Qadir disebut itu adalah rawatib dalam mazhab Hanafi. Taklid mazhab Hanafi sehingga nanti kita buat 4 sajalah. Yang paling bagus 2-2. Usolli sunnatul isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Angkat lagi, usolli sunnatul isya raka'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Nah, kalau nak combine, usolli sunnatul isya arba'a raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala. Cuma diingat tadi tu nah, bila dia termasuk dalam rawatib wajib sebut qabliyah, wajib sebut ba'diyah. Kembali pada yang tadi, sangat bagus mengaji untuk kita qada. Hatta dululah di sebahagian pondok Ustaz Azian, Tok Guru tanya, hang ada hutang ke? Ada, hang jangan solat tarawih. Macam mana? Sembahyang grup dialah qada di situ nah. Cumanya ada seni juga untuk kita solat qada dalam tarawih. Boleh. Boleh nah. Kita qada mengaji tapi ikut tarawih boleh. Dia qiyas dengan orang yang solat ba'diyah Lohar, kita pun baru sampai. Boleh tak kita ikut solat berjamaah? Boleh. Walaupun dia sunat, kita fardu. Tapi wajib kita berniat makmuman dan fardu tadi tu. Dan imam tadi tu, sunat dia berniat imaman. Contoh bila dia pegang, dia tu niat, saya jadi imam. Padan, jangan ubah lohak pula. Bila nak habis, dia pula ubah lohak. Tak habis-habis dia sembahyang. Sembahyang sunat, mai lagi orang lain lohak lagi. Qiyas di situ, maka boleh. Qada itu fardu. Solat tarawih itu sunat. Maka ketika solat tarawih kita ikut macam mana? Nak lohar boleh, nak asar boleh, tapi biasanya Ustaz Azian dia jadi segan. Biasa apa? Sambung lagi. Sambung lepas itu. Nah, setiap kali orang 2 rakaat dia angkat balik. Sampai orang nampak lah. Orang nampak, orang tanya, sembahyang apa? Dia pun tak tahan, sembahyang qada lah, batal sembahyang dia. Pasal dalam kitab I'anatul Talibin, Syekh Al-Malibari sebut dan yang lain juga, satu huruf yang bagi makna batal. Sebab itu qi'i fi jangan sebut batal. Sehingga begini dikata ulama, kita sembahyang ni ada orang buat lawak depan, kita tak tahan, nak tergelak. Nak tergelak sah. Ni sah sebab dia tak keluar. Tapi jangan ni berubah. Pak dia pula lawak kat depan bertambah. Tadi anak ni pak dia pula. Kita kat Hajiah pun sembahyang sampai lagu ni. Nah, sah sebab dia tak bergerak banyak. Tapi kalau dah tak tahan sampai batal sembahyang kita. Sebab qi itu adalah berasal daripada perkataan huruf mu'tal yang cacat, wa qa yaqi qi.
Peliharalah, ada makna tu. Jadi ketika solat tarawih tadi tu kita qada. Selalunya lagu mana Ustaz kan paling bagus qada lagu ni, paling bagus. Dia bukan ikut solat tapi ikut waktu solat tu paling afdal. Subuh dulu, baru asar, maghrib, baru isyak. Dia rotate lagu tu. Baru betul. Ikut susunan. Ikut susunan, barulah ikut hari Ustaz. Tapi cerita tadi lah Ustaz, dia kalau lagu tu orang duk heran duk tengok. Tapi sebenarnya kalau kita tahu kita berhutang, tak jangan heran sangat orang lah. Cuma ulama bagi satu jalan supaya jangan nampak sangatlah kita qada subuh saja paling kurang. Ma la yudraku julluh la yutraku kulluh. Tak dapat qada semua, paling kurang subuh. Caranya lagu mana? Ketika kita ni lafaz niat dengan tak lafaz. Mazhab Syafi'i ada kaedah kita kena pegang dan yakin. At-talaffuzu bin niyyati qubaila kulli ibadatin mandubun mustahabbun. Melafazkan niat sebelum setiap kali ibadat itu sunat. Lafaz niat. Usalli jangan kuat sangat mengaji didengar orang. Ni kita nak qada subuh ni. Usalli fardhas subh. Rakaat ini qadaan tapi wajib sebut makmuman. Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar sama. Rukuk sama tapi jaga seazian nanti sekali. Nak kunut lagu mana? Satu hari lagi. Baik. Nak kunut, kita kunut pendek saja. Angkat tangan, Allahumma ghafirli ya ghafur. Tapi tutup wassallallahu itulah. Guna hak pendek pun tak apa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sebab kalau nak lebih pahala lagi boleh. Tapi seni tu kena tahu. Bila nak sebut wasallam, wasallim, takut dia berubah nanti sekali. Guna paling mudah lah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Begitu tadi tu Najib, lepas lohak jangan ba'diyah lagi. Buat apa? Kalau boleh kita buat catatan lah. Tadi dah qada subuh, qada lohak pula, asar pula, ada masa lagi dia rotate. Jangan paksa. Kalau kata meninggal tak ada juga qada, niat tadi kita dah qada. Itu sebenarnya yang lebih afdal diqadakan daripada buat solat sunat. Adapun pahala-pahala kita serah pada Allah, tahu kita nak dapat pahala tadi kesaksian tapi hutang duk ada lagi. Itu patut dan wajib dibayar. Naam. Masya-Allah. Jelas tu Haji ya, atas soalan dan jawapan daripada Ustaz sebentar tadi. Dan itulah seninya, dan kita boleh pelbagaikan amal ibadah kita, puasa dan sebagainya. Ada soalan? Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kita tadi Kak Ajah, maksudnya kita macam mana tadi Kak Ajah? Terhalang, Masya Allah. Ini soalan baik-baik daripada orang yang baik ni Ustaz Azlan. Masya Allah. Ini pun seni soalan. Patut ditanya sangat soalan sebegini. Bagus. Supaya al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Benda yang ringan tidak terhilang ataupun terpadam dengan yang payah. Maksudnya kalau dia lebih kurang kaedah tadi, ma la yudraku julluh la yudraku kulluh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Gitu. Jadi masya-Allah ya, bagus sekali soalan. Caranya ialah Kak Ajah, kita ikut dengan apa medium yang kita boleh. Contohnya kita tak boleh nak mai majlis ilmu lagu ni, ataupun tak boleh nak ikut pengajian di masjid sebab mungkin kita uzur, kita sakit dan sebagainya. Ikut melalui Facebook ataupun melalui online itu pun masya-Allah dapat juga. Baik. Tapi nak pakai itu tak ada Facebook, tak ada online dekat rumah, ataupun internet lupa nak di top up. Akhirnya tak dapat lain itu. Ketika itu kita gantilah dengan sesuatu yang memberi manfaat pada diri kita.
Nah, umpamanya kita buat sesuatu yang bermanfaat. Apa? Kita menulis ke khidmat pada suami di rumah, anak-anak. Nah, niat tadi nak ikut tadi pun dah dapat pahala dah tu. Semoga Allah bagi ganjaran juga. Dan bagi tahulah dengan ma'ajah yang datang, jangan lupa rakam nanti. Saya nak dengar apa yang Ustaz cakap. Itu nah. Seterusnya, kita terhalang tak dapat pergi dan tak dapat juga akses apa semua. Biar kita jadi orang yang bagi kebaikan pada orang lain. Kita tak dapat pergi, biar kita maklumkan pada orang lain program tersebut. Ketika orang itu hadir, orang itu mendapat pahala. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Hadis yang lain, ad-dallu 'alal khairin ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang lain, orang yang menunjukkan orang lain berbuat amal kebaikan, dia dapat. Nah, kadang-kadang terhalang sebab dia di seberang sana, di luar negara sana. Bagaimana dia nak dapat manfaat dalam majlis ilmu itu? Mungkin dia ada duit, mungkin dia ada harta, dia yang sponsor. Buku yang dipelajari itu, dia yang sponsor. Allah, itu Ustaz Azian. Itu sampai lunyai lah. Pahalanya tu, setiap kali orang tu baca, Allah. Ini, yang ada duit dengan caranya, yang pandai berbicara, berceramah dengan caranya. Itu maksudnya jalan kebaikan tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, apapun yang Allah takdirkan kita, jangan lupa seni untuk mendapatkan pahala itu satu, seni untuk memperbanyakkan pahala itu. Caranya tadi, apa yang menghalangi itu jangan sampai dia menghalangi kita berbuat sesuatu yang baik juga. Gitu nah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada lagi soalan? Mungkin wakil muslimat ni kurang ni soalan. Silakan kalau ada lagi. Ya. Untuk mungkin soalan terakhir ya, sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bila? Sampai bila? Berhenti. Oh, Masya Allah. Semua soalan bagus-bagus lah, Masya Allah. Soalan yang bagus ini, dia juga ada seninya. Kenapa? Ketika dia bertanya soalan, dan yang lain mungkin segan nak tanya soalan. Nah, siapa tahu soalan yang ditanya itulah yang nak ditanya oleh orang ramai. Nah, berpuluh-puluh tahun tidak terlerai kekusutan itu, asbab keajah ataupun siapa pun bertanya, Masya Allah, yang lain jadi mudah untuk beramal dan tahu cara beramal. Itu, dapatlah pahala sampai bila-bila. Asbabnya tadi, baik. Soalannya mudah saja, sampai bila nak berhenti, qada. Sampai kita yakin, kita sudah pun selesai melaksanakan keseluruhannya. Sampai kita yakin. Sampai mati, tak yakin-yakin. Tak mengapa, sebab kita ada niat untuk mengqada'kannya. InsyaAllah Allah Maha Pengasih, Penyayang. Kemudian satu lagi lah, kalau kita takut kita tak dan nak khatam ataupun nak menghabiskan solat itu ya, kita banyakkan, ini seni juga, pelbagaikan amalan. Dan saya nak kongsikan sedikit, pelbagaikan amalan begini. Kita solat, bersedekah. Bersedekah itu pula dinazarkan, sedekah itu boleh. Saya contoh, kalau anak saya dapat masuk universiti, saya bernazar untuk sedekah ke masjid. Tak payah sebut berapa banyak, sebab apa yang dinazar mesti dilakukan. Takut nanti saya bernazar 5 apa? 5,000. Saya pergi meleleh air mata. 50 pun tak apa. Nazar tu jangan payah-payah. Biar mudah kita amalkan. Bernazar, saya akan sedekah ke masjid. Masuk berapa? 50 tadi? 50. Gitu ya. Nazarkan sedekah itu, besar pahalanya. Kemudian yang kita sebut tadi, pelbagaikan. Sebab itu kita kalau nak menunggu Lailatul Qadar, Ustaz Azian, lepas kita buat tarawih, witir, dia ada seni juga di situ. Banyak seni ni takut tak habis cerita. Cuma saya dah jawab soalan tadi. Apa dia? Kita qada sampai kita yakin.
Sampai meninggal tak yakin, maksudnya masih lagi qada, serahkan kepada Allah. Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, mudah-mudahan. Tapi dalam masa yang sama tu yang tadi tu, takut-takut tak dam dengan sakit kita ni, banyak lagi maaf 40 tahun tak solat, maaf ni. Buat pelbagaikan amalan, mudah-mudahan innal hasanat yudhibna sayyiat, sesuatu yang baik itu menghapuskan yang dosa-dosa dulu. Tapi qada tetap dilakukan. Kita buatlah sesuatu yang biar besar sedikit, sebab solat tu besar. Bagaimana? Waqafkan. Apa sesuatu yang besar sedikit ke? Untuk masjid ke, untuk anak yatim ke? Mudah-mudahan Allah perkenankan, pahala insya-Allah dapat. Tapi yang solat tadi tu, pahala berat tu, jangan dianggap mudah meninggalkan solat tu, jangan. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, kata ulama, dia mengatakan itu tak wajib dah. Itu ringan-ringan bagi saya. Tapi kalau dia meninggalkan letih, memang malas, memang dia tak bersemangat, tapi jangan kata tu tidak wajib. Itu dia jadi dosa besar. Tapi kalau meninggalkan kerana menafikan akan kefarduannya, faqad kafara jihara, dia telah jadi kafir secara jelas. Sehingga qada itu ada, orang tersilap memahami perkataan Imam Ahmad Ustaz. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tegas dalam bab ini. Satu solat yang ditinggalkan dengan sengaja, seumur hidup tidak akan dapat diqadakan. Lalu ada orang tersilap memahaminya. Maksudnya apa? Tak payah qada, bertaubat sahaja. Tidak begitu. Kalau dalam hadis, orang yang lupa ingat qada, orang yang tidur bangun qada, orang yang sebab-sebab tertentu qada, mimba bil aula, lebih lagi orang yang tinggal purposely kena qada. Itu penting. Kalau memahami hadis sahaja tanpa alat, ilmu alat ni ilmu usul fiqah, itu bahaya tu. Jadi pelbagaikan keajar, bersedekah, bagi makan orang miskin. Kalau boleh biar yang jariah, yang jariah ni yang kekal. Tapi perlu pengorbanan lah. Umpamanya kita jariahkan RM5,000 untuk pembinaan. Kalau kita bagi begitu, dia dapat pahala, dapat, tetapi dia tidak kekal. Dia jariah tu berkekalan. Contoh tadi tu, kita ada dari segi lebih dari segi harta. Sponsorkan Mahat Tahfiz contohnya. Ada orang yang anak mungkin dia miskin, dia nak belajar di Mahat Tahfiz, kena bayar yuran selama 2, 3 tahun, 4 tahun. Bagi tahu dengan ustaz di Mahat Tahfiz, ustaz, insya-Allah untuk anak ini saya sponsor sampai dia selesai. Kalau contoh dia mengaji di Mesir, di Yaman, di Morocco, saya sponsor 4 tahun. Kalau dia jadi alim ulama tu, saya azian, Allahu Akbar. Apa ilmu yang dia sampaikan, dapat orang yang sponsor tadi tu. Masya Allah. Sebelum saya lupa, antara seni kita beramal, ketika membaca Al-Quran, sebaiknya kita muqaddimahkan apapun amalan kita. Kita muqaddimahkan. Macam mana muqaddimahnya? Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli syai'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bayna yaday dhalika kulli. Baru baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai habis waladdallin. Kita pun baca Quran. Sadaqallahul azim. Tambah lagi sikit. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimah. Itu seni itu. Walaupun asalnya hadis ini dalam Sahih Muslim merujuk kepada kisah Ummina Sayyidatina Juwairiyah, yang Nabi keluar subuh, beliau masih duduk tikar solat. Ketika Nabi patah balik waktu duha, lebih kurang 1 jam 45 minit, ditanya, "Ya Juwairiyah, ama kunti 'alal hali allati faraqtuki iyaha?" Ya Juwairiyah,
kamu duduk di sini ni sejak saya keluar tadi kah? Ya. Madza tasna'in? Buat apa? Ya, azkurullah, aku berzikir pada Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qultu mundzul yaum lawazanathunna. Wahai Juwairiyah, tadi saya sebut 4 perkataan, diulang 3 kali. Kalau nak ditimbang, sama aja apa yang kamu amai daripada sebelum subuh ni sampai waktu duha, lebih kurang sejam 45 minit ni. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi. Yang belakang tu, ada dakhal fihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu seni tu. Ulama katakan ini walaupun untuk ummina Sayyidatina Juwairiyah, untuk kita juga. Kerana al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Lafaz Nabi itu ya, dia umum, tapi ibrahnya walaupun khusus untuk ummina Sayyidatina Juwairiyah, tapi untuk umat juga. Dan untuk zikir lain juga. Hatta kalau mengantuk sangat, baca Fatihah sekali dengan muqaddimah tadi. Muqaddimah ni ada dalam Kanzus Sa'adah, dalam kitab kita tu, dan kitab lain juga, Ustaz. Baca Fatihah sekali. Waladdallin. Amin. Dia amin tu ada cara 4 bacanya. Kemudian yang tadi tu, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Satu lagi itu cara satu lagi jangan lupa al-wirdul latif. Al-wirdul latif tu, Allahu akbar, itu sangat ampuh, yang disusun oleh seorang ulama al-arif billah, al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bacaan-bacaan itu kebanyakan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seni di belakangnya itu ada, di belakang tu. Apa dia? Subhanallah adadama khalaqa fis sama. Subhanallah adadama khalaqa fil ard. Subhanallah adadama baina dzalik. Subhanallah adadama huwa khaliq. Alhamdulillah gitu juga. Tuan-tuan, walaupun itu di ulama sebut lepas subuh sekali, kalau bagus asar sekali. Selepas sembahyang boleh ambil yang belakang tu. Yang belakang tu, subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah pun begitu, la ilaha illallah pun begitu. Saya nak terjemah satu je. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama. Ya Allah, sekali kami sebut ini, bagilah pahalanya ma fis sama. Ma tu itu mim itu untuk ta'mim. Ma termasuk ma lil aqal, ma li ghairil aqal. Maksud kalau yang akal, malaikat, berapa ramai malaikat di langit, sebab malaikat duduk di langit. Titisan hujan berapa ramai, berapa banyak di atas tu. Sekali sebut, ya Allah bagilah pahala sebanyak itu. Itu baru fis sama, belum lagi fil ard, belum lagi antara keduanya, belum lagi adadama huwa khaliq. Allah lah yang mencipta. Kita tahu kan, mengaji sifat 20, kan hari Rabu ni kita mengaji sifat 20. Yang dinamakan alam tu apa? Masih Allah. Allah khaliq, kita makhluk. Makhluk tu antara istilahnya alam. Lagi mengaji sifat 20 ni alam, hadis, lagi mumkin, lagi satu lagi mukau ni tak habis mengaji hari ni. Mukawwan, Allah mukawwin. Maksud ini kan dijadikan oleh Allah. Kan? Kalau kita mengaji tauhid, makhluk antara namanya alam. Alam itu masih wallah, selain daripada Allah. Malaikat, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Itu yang kita boleh sebutkan. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, makhluk tu. Suara, tabak, makhluk. APA, makhluk. Hangat, sejuk, malam, siang. Hatta kehidupan, kematian tu makhluk. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak kata Ustaz Azian, banyak sangatlah makhluk ni selain daripada Allah. Makhluk lah tu. Kerana itu yang last tu, subhanallah adadama huwa khaliq. Allah. Kalau nak terjemah lemah kita Ustaz Azian.
Itu kurniaan kasih sayang Allah kepada hambanya, terutama sekali umat ini. Ummatun, Nabi sebut ummati ummatun marhumah. Umatku umat yang selalu dirahmati. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Ada lagi soalan? Ya, ya. Mungkin terakhir ringkaskan, insyaAllah. Amin. Fadal. Waalaikumsalam. Solat tarawih 8 rakaat. Kemudian witir ikut imam. Ikut imam yang tarawih. Seorang-seorang. Imam tarawih, oh dia buat 8 saja. Oh, saya ingat dia nak buat 20, imam tu 8 terbalik. Masya Allah. Sebelum kita jawab soalan ini, usahakan solat 20 rakaat. Sebab 4 mazhab tidak ada yang khilaf untuk 20 rakaat. Yang khilafnya 20 ke 36, itu ceritanya. Bukan yang khilafnya 20 ke 8, tak 8 tak ada cerita. Cuma kita sebut al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Yang mudah jangan sampai terhilang dengan yang payah. Mungkin bagi orang 20 tu payah sangat, tak apalah. Jangan tak buat 8. Di situ letaknya kaedah tadi tu. Tapi untuk orang yang berjalan pada Allah, untuk yang orang yang insaf, sebab tak ada lagi garanti untuk kita jumpa tahun depan. Ada garanti lagi tak? Inilah, kalaulah tahun depan tak jumpa lagi, buat yang terbaik. Kita taklah katakan wajib ya, kalau 4 mazhab. Ittifaq 20 rakaat. Cuma khilafnya apa? Khilafnya adalah 20 ke 36. Kalau mazhab Imam Malik 36, satu lagi qaul 40. 46 pun ada juga Ustaz Azlan. Mainnya tu 20 atau 40 tu dia. Baik. Kalau kita biasa buat 20, Masjid Surau tu buat 8 dan 3. Jangan balik dulu. Buat macam biasa. 8 dan 3 witir, buat 3 witir. Tak mengapa. Sebab kita nak ambil seni, ini seni juga ni. Supaya jangan terlepas pahala qiyamul lail. Man qama ma'al imam, siapa yang qiyam ay solat tarawih dengan witir ma'al imam hatta yansarifa, sampai imam tu habis, kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala qiyam sepenuh malam. Sepenuh malamnya begini, malam maksudnya maghrib sampai subuh. Pahala tu seolah-olah dia solat sunat lepas maghrib 2 rakaat salam, angkat lagi 2 rakaat salam, non-stop sampai ke subuh. Seolah-olah kalau dia lakukan tu tadi tu, jadi jangan balik dulu. Kadang-kadang kita nak baliklah sebab nak buat 20 rakaat. Ya bagus, tapi tak berseni. Dia berseni. Seninya buat di rumah, sebab ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Dapat buat banyak, dapat pahala kan nak buat 20. Tapi seni ni jangan tinggal, dapat juga pahala sepenuh malam. Itu kalau orang yang sembahyang 20, dia ikut 8 dengan 3 tadi tu. Jadi ikut sampai habis, balik kat rumah. Ada 2 pendapat ulama. Satu, kerjakan teruslah, sambung yang tarawih dan tak perlu witir lagi. Tadi dah witir, sebab Nabi sebut la witrana fil laili, tidak ada 2 witir satu malam. Pendapat yang kedua begini, kerana solat witir ni penutup malam. Bila dah penutup, tak boleh nak buka lagi. Lagu mana? Balik rumah buka dulu. Buka lagu mana? Solat witir 1 rakaat. Jadi hak 3 tadi jadi 4 tak ganjil dah. Barulah dia macam buka kunci lah nak sembahyang macam biasa. Nanti nak subuh nanti kita tutuplah 1 witir. Tapi pendapat ini marjuh, tak kuat. Pendapat yang kuat pendapat yang tadi itu. Baik, kembali pada tadi. Saya ingat dia nak sembahyang banyak, rupanya sembahyang sikit rupanya. Tak apa. Daripada tak ada kan. Apakah boleh dia buat begitu? Hukumnya boleh. Dan dia buat witir satu rakaat sahaja. Dan maksudnya tak ikut imam lah. Buat 2 rakaat tadi witir ketika orang solat tarawih. Kemudian yang 2 lagi tak payah ikut lagi. Maksudnya dia sembahyang seorang untuk 1 witir. Itu boleh. Hadirin, kesempatan di bulan Ramadan ini buat yang terbaik. Yang terbaik itulah dalam mazhab kita Syafi'i, kaedahnya
kaedah ni tolong dihafal. Sebab banyak permasalahan fiqh boleh dituntaskan dengan kaedah ini. Ma aktsara fi'lan aktsara fadla. Apa yang banyak dibuat dapat banyak pahala. Sehingga 20 rakaat tarawih banding dengan 8. Tadi Ustaz Azian sebut bab duit tadi kan. Kalau orang nak bagi kita 8,000 dan orang bagi kita 20,000, agak-agak yang mana kita nak? Kalau bab duit tak tidur malam kita dibuatnya. Kalau bab ini pahala sebab dia tak nampak dalam kubur nanti baru nampak nah. Tapi jangan, maksud saya begini, itulah niat kita. Tapi kalau tak mampu juga, letih kat rumah, jangan tak solat, buat 8 rakaat. Itu satu. Yang kedua tentang ma aktsara fi'lan aktsara fadla tadi itu saya nak sebut apa tadi? Untuk solat tarawih, dihafalkan kaedah itu. Kenapa? Bila kita hafal kaedah itu, banyak permasalahan fiqh akan dituntaskan ataupun dileraikan. 20 dengan 8 mana lebih afdal? Ikut kaedah tadi sudah pasti. Baik. Ada lagi permasalahan fiqh, solat witir. 3 rakaat afdalkah dengan 1 salam dengan 3 rakaat 2 salam Ustaz? Kaedah tadi mana yang afdal? 2 rakaat, 1 rakaat. Maksudnya ceraikan. Boleh kalau nak witir 3 rakaat 1 salam, boleh. Nabi pernah lakukan. Mazhab kita yang lebih afdal ialah 2-1. Kenapa 2-1? Yang tadi tu sebab 2 kali niat, 2 kali tahiyat akhir, 4 kali salam. Kalau tadi kan 2 kali salam. Sama juga kalau bicara bab haji, haji ifrad, haji qiran, haji tamattu'. Mazhab Asy-Syafi'i yang paling afdal haji apa? Haji ifrad. Sebab kalau kita berniat haji bulan Syawal tu, berapa bulan kita nak jaga patang larang haji tu? Payah. Sebab itu lebih afdal. Ini kaedah ini kalau dihafaz banyak meleraikan permasalahan fiqh terutamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itu untuk perbincangan kita hari ini. Masya-Allah, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada semua yang kongsi soalan sehingga terbuka lagi jawapan-jawapan ustaz lebih mendalam, lebih detail tentang perbincangan kita pada hari ini, seni merebut pahala. Masya-Allah. Mudah-mudahan apa yang penting daripada ilmu ustaz dapatlah kita amalkan, dan kita berazam datang belajar ni untuk amalkan semua ilmu yang ustaz sampaikan juga sebagai niat pahala ustaz. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala dan terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz di atas kelapangan masa dan juga perkongsian ilmu yang sangat berseni, yang sangat hebat. Alhamdulillah. Jadi kita sudahi majlis kita dengan sekadar itu. Okay, Ustaz, doa ringkas Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Qur'an ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Allahumma rzuqna lailatal qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah bi rahmatika ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah wa la taj'alna minal maftunin walad dhalin walal mudillin bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.